Kerajaan cadang akan usul Wan Saiful digantung selama 6 bulan. Wan Faisal beritahu naib Presiden PAS Bersatu sepatutnya bertanding di kerusi 6 Jahanam. Saksi beritahu mahkamah tidak pernah nyatakan wang 2 juta ringgit kepada Lim Guan Eng. PDRM sahkan penganjur tidak perlu mohon permit untuk perhimpunan aman. Saifuddin tegaskan Najib tiada dalam senarai tahanan di rumah. Polis rakam keterangan bos jebat berhubung isu hina Premier Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 5 Mac 2024 bersamaan 24 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Kerajaan Madani bercadang untuk menggantung tugas Wan Saiful Wan Jan selama 6 bulan susulan dakwaannya yang menyatakan Perdana Menteri menyalahgunakan kuasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dijangka mencadangkan usul itu berdasarkan aturan urusan mesyuarat dan usul-usul Dewan Rakyat bagi 5 Mac. Wan Saiful dikatakan membuat dakwaan itu ketika membahas titah diraja yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada Rabu lalu. Menurut usul itu, Wan Saiful didakwa mengeluarkan sangkaan jahat ke atas Datuk Seri Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun walaupun Speaker Dewan Rakyat berulang kali mengarahkannya supaya tidak berbuat demikian. Wakil Rakyat Bersatu itu juga didakwa menggunakan nama Agong bagi mempengaruhi Majlis Mesyuarat. Ketua Pemuda Bersatu menegaskan parti itu sepatutnya mewakili Perikatan Nasional PN sekiranya PRK diadakan di 6 kerusi di sandang ahli parlimennya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, pendirian itu berdasarkan keputusan sedia ada. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah semalam di mana parti itu bersedia bertanding di Labuan, Tanjung Karang, Bukit Gantang, Jeli Gua Musang dan Kuala Kansar sekiranya dikosongkan untuk memberi laluan kepada PRK. Bagaimanapun ahli parlimen macang itu memberitahu perkara berkenaan perlu dibincang secara baik dan keputusannya terserah kepada pucuk pimpinan PN. Mereka mungkin perlu mengosongkan kerusi susulan pindaan perkara 10 Perlembagaan Bersatu Sabtu lalu yang menyatakan wakil rakyatnya yang menyokong pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti akan terlucut keahliannya secara automatik. Difahamkan Bersatu akan menghantar surat kepada ahli parlimen terbabit selepas pindaan itu diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan JPPM dan mereka perlu menjelaskan sama ada masih menyokong Datuk Seri Anwar atau sebaliknya. Saksi utama pendakwaan dalam kes rasuah terowong dasar laut membabitkan Lim Guan Eng memberitahu Mahkamah Session beliau tidak pernah menyatakan wang 2 juta ringgit bertujuan diberikan kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Pengarah Konsortium Zenith Construction Sdn Bhd CZCSB, Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli mengakui perkara tersebut ketika dirujuk kepada pernyataan beliau yang direkod Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi kes membabitkan ahli perniagaan G. Nana Raja di Mahkamah Session Shah Alam pada 2018. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi membenarkan permohonan Guan Eng untuk memulakan prosiding mencabar kredibiliti Zarul Ahmad setelah mendapati wujud percanggahan dalam kenyataan saksi itu kepada SPRM dengan kenyataannya di Mahkamah Session. Peguam Haijan Omar yang mewakili Guan Eng
menyoal saksi tersebut sekiranya beliau bersetuju berkenaan baucer pembayaran dalam bentuk cek berjumlah RM2 juta bertarikh 17 Ogos 2017 adalah sama dengan cek yang dirujuk di hadapan mahkamah dalam kes yang sedang dibicarakan. Mengikut pertuduhan pindaan pertama, Guan Eng didakwa sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan kedudukannya untuk menerima suapan yang berjumlah RM3.3 juta dengan membantu syarikat milik Zarul Ahmad bagi dilantik melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang. Bagi pertuduhan pindaan kedua, Guan Eng didakwa meminta suapan 10% daripada keuntungan yang akan diperoleh daripada Zarul sebagai upah bagi membantu syarikat milik ahli perniagaan itu dilantik untuk projek sama. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan penganjur Perhimpunan Aman tidak perlu memohon permit dan hanya perlu mengemukakan notis 5 hari kepada polis. Bagaimanapun katanya, isu mengenai pihak polis yang dikatakan mendesak penganjur memohon permit perhimpunan mungkin timbul kerana khilaf. Katanya, tiada isu permit, sebaliknya penganjur hanya perlu mengemukakan notis pemakluman sahaja. Beliau berkata demikian bagi mengulas gesaan bekas Ahli Parlimen Petaling Jaya, Maria Chin Abdullah supaya pegawai dan anggota polis perlu mengambil maklum bahawa permit perhimpunan tidak lagi diperlukan selepas Akta Perhimpunan Aman digubal pada tahun 2012. Ia selepas polis dilaporkan menolak 4 kali untuk menerima notis penganjur perarakan sambutan Hari Wanita Malaysia 2024 pada Sabtu depan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang kini menjalani hukuman penjara tiada dalam senarai banduan yang akan menjalani hukuman penjara menerusi tahanan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu bahawa program pelepasan banduan secara berlesen PBSL hanya menyenaraikan tahanan yang menjalani hukuman penjara kurang dari 4 tahun, warga emas, wanita hamil dan orang kurang upaya OKU. Terdahulu, media melaporkan KDN bersetuju secara prinsip untuk inisiatif tersebut bertujuan mengurangkan kesesakan di penjara, bukan untuk disalahgunakan untuk pemimpin yang disabitkan kesalahan. Sementara itu, beliau juga menolak dakwaan dasar tahanan rumah bertujuan untuk membolehkan Najib menjalani hukuman dengan selesa selain menyifatkannya sebagai berniat jahat. Saifuddin juga memberi jaminan bahawa inisiatif itu tidak akan menimbulkan ancaman kepada masyarakat kerana akan ada panel dan proses untuk mengakses setiap kes banduan. Polis Diraja Malaysia PDRM telah merakam keterangan bos jebat atau nama sebenarnya Zul Amali Hussein bagi membantu siasatan ke atas 45 laporan berhubung dakwaan menghina Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Openg. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Zam Halim Jamaluddin berkata, bahagian siasatan jenayah IPD Kuching telah memohon bantuan dari Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT untuk merakam percakapan bekas Ketua Pemuda UMNO bahagian Seremban itu. Bos jebat didakwa telah mengeluarkan kenyataan biadab dengan merendah-rendahkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerusi sebuah video berdurasi 4 minit yang dimuat naik seorang individu di laman sosial pada 29 Februari lepas. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terdahulu, media melaporkan satu laporan polis telah dibuat Setiausaha Politik Premier Sarawak John Ngigor di Balai Polis Tatok, Kuching terhadap bos jebat yang turut didakwa mengeluarkan kenyataan di dalam video itu seolah-olah Sarawak bukan sebahagian daripada Malaysia. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi.
Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.